alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dikasihi pengerusi majlis, yang berusaha pengerusi surau Al-Islah, barisan jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tutu imam, tutu guru, datuk-datuk, datin-datin, orang besar kawasan ini, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita rapatkan setinggi syukur pada Allah kerana dengan izinnya kita dapat mengambil sejuzuk masa untuk kita menekuni ilmu, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan mencari secangkir ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke syurga Allah. Artinya salah satu jalan menuju ke syurga Allah, pergi mempelajari ilmu untuk memahami, seterusnya mengamalinya. Beri pentingnya ilmu tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada malam ni saya nak ajak tuan-tuan baca satu hadis yang diriwayatkan oleh para ulama, oleh ulama-ulama besar ashabul hadis, dan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Matan Arba'in Nawawiyah. Dan saya harap insya-Allah dia boleh dibaca di sini selepas daripada ini. Hadis 40 Imam Nawawi, walaupun adanya 50 hadis, tetapi sebagai nama yang masyhur dengan kalimah 40 disebut 40 lah. Hadisnya lebih kurang hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab, anak kepada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab ni, dia bunda Rasulullah tua dah. Artinya dia di kalangan sigharus sahabah, sahabat-sahabat yang kecil, berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Umar, ayahnya itu sahabat tua. Satu hari Nabi bertemu Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab yang remaja menuju ke dewasa. Nabi pegang dengan tangannya yang mulia kedua-duanya kepada bahu Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab. Kemudian Nabi pandang muka dia. Lantas Nabi bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah kamu hidup di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang bermusafir. Bila sebut macam itu, Abdullah ibn Umar setiap kali meriwayatkan hadis ini kepada murid-muridnya akan menyebut kalimah iza amsayta fala tantazris sabah wa iza asbahta fala tantaziril masa wa khuz min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Kalau kamu waktu petang, jangan tangguh ke pagi. Kalau kamu waktu pagi, jangan tangguh kepada petang. Ambillah masa sihatmu sebelum sakitmu, dan ambillah masa tua, masa hidupmu sebelum matimu. Hadis ini bagi saya adalah satu hadis yang seolah-olah cuba betul balik direction kehidupan kita. Persoalan yang selalu kita akan tanya tentang kehidupan. Jadi insya-Allah kita cuba kupas hadis ini dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada hadis ini. Pertama,
Nabi sengaja bila dia bercakap dengan anak, dia pegang dua bahu, dia tengok muka. Ini adalah salah satu daripada kaedah pedagogi pengajaran yang terbaik. Pertama, di situ menunjukkan jaraknya dekat. Kedua, bila pegang ni, ini mahanya yang dipanggil sebagai high touch, sentuhan. Sentuhan ibu, sentuhan bapa, sentuhan guru memaknakan besar aliran keikhlasan daripada seorang tok guru yang penuh dengan hikmah dan pengalaman kehidupan, juga dengan ilmu untuk diucapkan dalam bentuk yang amat dekat. Ini mahal. Kenapa anak-anak kita bermasalah atau keadaan cucu kita atau kehidupan? Kerana kita telah mengabaikan dari segi keakraban, kekeluargaan ataupun nilai ini sudah hilang. Zaman sekarang diganti dengan satu lagi namanya high tech. Apa makna high tech? Boleh dikatakan anak cucu kita umur 10-15 tahun ada handset di rumah. Boleh dikatakan mereka memiliki iPad. Mereka memiliki tablet. Dan pelbagai apps diwujudkan. Mereka tak kisah. Dan ini membentuk dari semasa ke semasa, akhirnya hubungan ibu bapa dengan anak-anak renggang. Ini lebih parah lagi apabila mereka semua berkumpul, mereka dekat tetapi jauh. Zaman dulu mereka jauh tapi rasa dekat. Zaman kita duduk dalam sebilik, dalam serumah, tapi antara satu sama lain dengan hello, dengan WhatsApp, rasa macam jauh. Mereka tak bercakap. Seorang pelajar, dia duduk dalam kelas sekolah rendah. Cikgu tanya dia, apa cita-cita anda? Dia jawab, cita-cita saya nak jadi handset. Cikgu pun terkejut, macam mana pula awak nak jadi handset, handphone? Kenapa? Dia kata, saya tengok ibu dan bapa saya pegang handset, tak pegang saya. Tengok handset, tak tengok saya. Sibuk dengan handset, tak tahan dengan saya. Ini dia. Berapa banyak masa kita dengan handset, kerana WhatsApp, kerana apa semua sekali. Bukan tak boleh, boleh. Tapi bila sampai kepada tahap addict, apa makna? Ketagih. Biasa ketagih ni lebih pada 3 jam. Ketagih. Dan ini yang berlaku, fenomena macam ini bukan fenomena sihat. Sebab itu Islam datang, walaupun wujudnya high tech, dia ada yang memahalkan hubungan kekeluargaan ibu bapa, guru-guru dan murid, iaitu high touch, sentuhan. Sentuhan ni mahal. Kadang-kadang kita tengok ibu bapa yang miskin. Kita tengok pada tahap ibu bapa kita dulu ataupun lebih daripada itu, atuk kita dulu. Mereka serba-serbi kekurangan dari sudut high tech. Tetapi mereka cukup akrab dan sifat bonding, sifat kekeluargaan usariah tu kuat sangat. Kenapa? Kerana dia adanya high touch. Sama sekarang tak ada. Bukan tak ada, maksud tak ada kurang yang amat. Maksud saya macam tu. Nabi dengan anak muda ni dia pegang.
Pegang ni makna besar, tuan-tuan. Banyak riwayat-riwayat hadis Nabi SAW, Nabi ni macam tu. Nombor 2, Nabi ni kepada anak-anak, kepada pelajar-pelajar, kepada sahabat-sahabat kecil ni, Nabi cukup beri kecaknaan. Kalau kita tak, kita you nak my level, dan dia budak, kita tua, jadi kita malas nak bercakap. Baik kita pergi ke kedai kopi, bincang kawan-kawan kita hak setara dengan kita, main dang ngaji sedap sikit. Ni hak muda ni payah. Nabi tak. Nabi mengikut riwayat-riwayat yang masyhur, Nabi cakna kepada anak-anak kecil ni. Anas ibn Malik, ini sahabat yang kecil. Abu Sa'id Al-Khudri, ini sahabat yang kecil. Abdullah ibn Amr bin Al-As, ini sahabat yang kecil. Abdullah ibn Abbas, ini sahabat yang kecil. Banyak di kalangan sahabat yang kecil ni, Nabi riwayatkan kepada mereka. Dan Nabi bercakap dengan mereka. Macam Ibn Abbas. Inilah ya Nabi doa, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihlah padanya dalam agama dan bijak padanya dalam ilmu ta'wil. Akhirnya dia tahu. Artinya tuan-tuan, pentingnya anak-anak ni generasi masa depan yang kita jinakkan dia dengan masjid, dengan surau. Nak tengok tempat tu baik tak baik, kita tengok surau ni ramai ada anak-anak. Sudah sampai masanya kena fikir, ada majlis untuk anak-anak. Cerita berkenaan dengan kehebatan generasi kanak-kanak sahabat yang kecil. Banyak kita boleh sebut. Jenius yang masa kecil, kita tengok hebat. Jadi Nabi tak abaikan dan Nabi tidak entengkan kanak-kanak seperti ini. Poin seterusnya, Nabi ni sikap dia adalah dia akan memberi, maknanya konsep balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Dia akan bagi tahu, dia akan sebut, dia akan kata, dia tak akan biarkan begitu saja. Itu hebatnya sahabat Nabi SAW. Nabi ni dia akan bagi tahu, dia akan sebarkan. Jadi kita pun kita tengok, biarlah kita jadi macam tu. Dan ilmu ni dia tak kena tepat. Dia tak mestinya dalam masjid sahaja, dalam surau sahaja, dalam sekolah sahaja, dalam madrasah sahaja, tapi ilmu ni kehidupan. Boleh nasihat, tak ada masalah. Sebab itu kita dalam Islam disuruh hidup atau berdampingan dengan dua golongan. Golongan pertama, golongan ulama. Kita duduk, kita dengar dia cakap, mudah-mudahan kita dapat ilmu. Perbincangan dia, isu yang dibangkitkan. Kedua, orang soleh. Kita akan dapat akhlak, kita akan dapat amal, kita akan dapat muhasabah diri. Jadi ini baik. Ini baik. Baik. Seterusnya, dalam hadis yang kami bacakan tadi, Nabi SAW dia tengok anak ni. Ini cara cikgu. Cikgu dia tak boleh ngajar duduk. Tak boleh. Jangan tengok sini, tengok sini, tengok sini, tengok situ, tengok. Dia kena ada, orang panggil apa dalam bahasa moden ke, eye contact. Kena ada hubungan. Dan dekat. Dalam keadaan macam itu, sudah tentu keadaannya kukuh. Jibril alaihi salam dalam hadis yang sahih, hadis daripada kitab yang sama, iaitu hadis 40 juga. Hadis yang kedua, ni kitab dia.
Jibril datang ke Nabi. Hadis nombor 2. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Sayyidina Umar meriwayatkan hadis ni. Sayyidina Umar menyatakan kami duduk dekat dengan Rasulullah bainama nahnu julusun inda Rasulillah SAW istala alaina rajulun. Tengah duduk ni datang seorang lelaki syadidu sawad syar. Syadidu bayad as-saw ataupun al-libas. Orang ni rambutnya kemah rapi, hitam, bersih. Maknanya baru sisir dengan berminyak. Bajunya putih. Lam yura alaihi asarus safar. Dan tidak ada kesan musafir pun. Tapi peliknya lam na'rifhu wa lam ya'rifna. Kami rasa tak kenal dia. Dan dia pun tak kenal kami. Mana nak kata orang jauh, tak ada kesan musafir. Nak kata orang dekat, tak kenal semua. Datang pula duduk kat Nabi. Duduk cara macam mana? Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatay Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia pelaga batang lutut dia, dua lutut dia tu dengan lutut Nabi. Macam tuan-tuan kan relax berada jauh-jauh, canda dinding. Dia lain. Iyalah nak rapat saya pun berdiri Pak Yo. Tapi zaman tu tengok cara. Kemudian apa lagi orang? Wa wada'a kaffaihi ala fakhizai. Dia meletakkan dua tangannya di atas peha Rasulullah SAW. Belajar rapat. Dia tanya Rasulullah SAW, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Apa itu Islam? Tolong rakyat kat aku. Nabi pun jawab rukun Islam 5. Dia tu kata sadaqta. Benar. Lalu kata Sayyidina Umar ajibna innahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Saya rasa pelik. Dia yang tanya dan dia yang membenarkannya pula. Tanya pula tentang iman. Tanya pula tentang ihsan. Tanya pula bila kiamat. Bila tak dapat jawab, tak diberi jawapan tentang bila kiamat. Tanya apa tanda-tanda kiamat. Nabi beri jawapan. Akhir sekali Nabi kata, Atadri ya Umar. Mu tahu siapa dia itu, wahai Umar. Sayyidina Umar kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Nabi kata, Haza Jibril. Inilah Jibril yang datang kepada kamu, yu'allimukum dinakum. Dia nak ajar kepada kamu ilmu kepada kamu dalam bentuk soal jawab. Jadi orang dengar lain macam. Baik. Kemudian Nabi ni tuan-tuan, dia beza dengan orang lain. Kita kalau kita nak nasihat anak kita, anak umur 8 tahun, 10 tahun, apa kita nasihat? Kita akan nasihat benda-benda yang remeh. Besar gak, tapi bukanlah besar sangat. Benda remeh. Mu jangan bergaduh dengan mak tu, jiran sebelah tu. Ayah dengar betul lah tu. Hang jaga akhlak tu, cikgu tu royak ke abah, dia wasak ni. Jadi benda-benda macam tu, kita duk begini. Anak kita ni, kita baik, kita panggil dia, kata mak, mu kena belajar sungguh. Belajar sungguh. Nanti mu boleh masuk universiti, jaya, dapat kerja gaji besar, dapat boleh menikah, anak orang besar, orang kaya, senang hidupmu. Sakit bening, ada hospital swasta, bayar mahal. Nak makan kedai-kedai pun boleh, takkanlah makan sate saja. Kadang-kadang nak makan lembu wagyu. Contoh. Jadi benda-benda macam ni kita akan cakap macam tu. Maksud saya, perbahasan kita kepada anak kita, kalau dalam sikit pun, deep sikit pun, isu dunia dan masa depanmu. Biar mu tua ni, mu boleh menikah, mu boleh didik anak, mu tak nyusah aku. Itu bahasa abah lah. Tapi tak katalah. Begitu. Nabi tak. Dia akan beri satu fahaman yang betul tentang dunia serta merentasi akhirat. Tu cara Nabi. Kalau kiranya budak lagi, tapi dia cakap macam tu. Dia cakap dengan Abdullah ibn Abbas. Hadis yang sahih.
Dia kata apa? Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Riwayat Tirmizi menyebut ihfazillah ta'arraf ila Allah fil rakha ya'rifka fil syiddah. Tengok. Kamu jagalah Allah, Allah jaga kamu. Jagalah Allah, Allah depan kamu. Kenal Allah masa senang, Allah akan kenal kamu masa kamu susah. Dia cerita masalah, tengok cara Nabi. Saya teringat satu kisah seorang ulama. Bagus juga dia, tapi kisah ni menarik. Nanti tuan-tuan balik boleh tengok. Ingat masa saya jadi mufti wilayah dulu. Biasanya hari Jumaat saya akan pergi masjid-masjid surau Jumaat khutbah. Itu kelaziman saya lah. Boleh katakan macam tu lah. Jadi satu hari tu saya pergi sebuah masjid surau Jumaat di Putrajaya. Sudah khutbah, saya duduklah tepi macam gitu, duduk menyandar. Sudah semayang semualah. Sudah semayang tu saya duduk menyandar. Sudah menyandar sebab tempat makan tu sepi. Saya suruh kawan-kawan pergi makan dulu. Jadi saya duduk. Marilah sahabat-sahabat duduk likung saya. Ada seorang hamba Allah tu. Dia kata, kawan-kawan kita daripada tabligh, bagus tabligh ni. Dia kata, Ustaz, Tok kenal tak orang ni? Kata, tak kenal. Oh, ini orang hebat ni. Ni orang daripada Indo. Kata silap nama dia sekarang ni Ustaz Derry. Derry ke apa. Dia pun cerita. Dia kata orang ni hebat. Dia ada cerita yang hebat. Cerita macam mana? Dia ni dalam hidup dia jenis orang seni. Orang seni. Sama ada seni, dia ada bahagian galeri seni dia jual lah. Dan dia ada bank. Bank ni maknanya bukan band duit. Band ni pasukan muzik. Nyanyi. Ada band dia. Tapi dia ni bukan vocalist, bukan penyanyi. Tapi dia gitaris. Pemain gitar, pandai main gitar. Hebat. Dia kata, dia ni minat kepada tabligh. Allah uji dia. Selepas daripada itu, dia punya income dia makin lama makin kurang. Akhirnya tak ada income. Kurang. Dan terpaksa tolak, terpaksa jual. Akhirnya bank dia sendiri pun tak lepas. Dia fikir, akhirnya dia pergi temu dengan seorang ulama. Pak Kiai lah. Bila sampai kat ulama tu, dia bercakap dengan ulama tu. Dia cerita masalah dia. Ulama ni jawab sepatutnya. Mana sebaris lah, bukan sepatah, sepatah baris. Ulama yang kata, apa kamu susah? Apa kamu susah? Orang kaya pun mati. Doktor dah kena mengena dengan hak dia duk tanya masalah dia ni. Apa kamu susah? Orang kaya pun mati. Allah. Bila tanya macam itu, kawan ni pun mendengung. Habis. Tutup buku. Balik nengung, duduk jabak. Orang kaya mati. Orang kaya mati. Ya mikir. Nak relate apa masalah dia tu dengan kata orang kaya mati. Orang kaya mati. Dia pun naik sepeda balik rumah. Dia pun sebut orang kaya mati. Orang miskin mati. Pemimpin mati, rakyat mati, semua mati. Mati. Tengah-tengah tu dia berbalik. Dia pun cakap dengan bini dia. Dia cerita. Bini dia kata, sedap lirik lagu tu. Buat lagu lah tu. Dia pun pergilah kat band lain. Band dia tak gerak dah. Pergi kat band lain. Band ni kata, bagus. Awak buat lagu tu. Dia kata, tak boleh. Saya gitaris, saya bukan vokalis. Dia kata tak apa, buat. Ini genuine ni.
Ini autentik ni, asli. Buat. Tuan-tuan buka dalam YouTube, meletup lagu tu. Saya jenis suara tak pandai. Lagu pun memang tak pandai daripada dulu lagi. Ngapa pun tak ingat. Tengok. Allah ubah hidup dia macam mana? Dia dakwah. Satu hari dia pergi ke hospital. Dia tengok seorang tu orang Jerman. Dia kata, convert to Islam, masuk Islam. Orang Jerman ni kata, apa aku dapat kalau aku masuk Islam? Apa benefit aku dapat kalau aku masuk Islam? Dia kata, heaven, Jannah. Oh, betul? Betul. Ngucap asyhadu an la ilaha illallah. Sudah ngucap sebetul, mati. Maknanya tak lama lah. Tak lama. Bukan maknanya 2-3 bulan tak, sekejap je mati. Sudah mati tu selepas 2-3 bulan, mari peguam ke rumah dia. Awak nama sekian-sekian? Ya, nama sekian-sekian. Lepas tu, awak kena sign ni. Sign apa pula? Tengok. Cek punya cek, sign. Dia dapat segala harta orang Jerman yang kaya yang jadi ni. Dia tak tinggal waris-waris, dia wasiat kepada dia. Jadi tak pasal-pasal jadi terkaya pula dengan sendirinya. Hari ni dah 10 juta ada seorang macam tu. Rezeki dia. Kuat. Nah, ceritanya ilmu ni luar. Maka Nabi dalam hadis ni, apa Nabi kata kepada Abdullah bin Umar? Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Menjadilah hidup kamu di dunia seperti orang asing atau orang musafir. Orang ni ada 4 jenis. Orang asing. Apa makna orang asing? Kita pergi belajar di Amerika, di Saudi, di Mesir, di apa lagi? Di Jordan, di England. 4 tahun, 5 tahun. Kemudian tamat kita balik. Kita duduk sana, kita dipanggil orang apa? Orang asing. Apa makna orang asing? Dia akan ingat tempat dia. Malaysia. Contoh. Jadi di dunia ni, kita ni ibarat macam orang asing. Kita mungkin kata, tuan, saya tak pernah pergi keluar negara. Sejak daripada dulu sampai sekarang, saya hanya duduk dalam Malaysia je. Duduk Sungai Buloh je. Itu pun tak boleh lari daripada sungai. Asalnya Sungai Buaya. Nikah Sungai Buloh, duduk Sungai Buloh. Sungai je kata. Daripada Buaya pada Buloh pula. Tu je dekat. Kat Rawang sikit tu ada Sungai Buaya. Oh Allah. Jadi kita kata, betul kalau kamu tak ada tu, nombor 2. Au abiru sabi, orang yang musafir. Musafir ni biasalah. Apa makna orang musafir? Orang musafir ni maknanya dia ingat nak balik ke kampung dia, ke rumah dia. Kita ada mak kita duduk di Greek, duduk di Sik Kedah, duduk di Kota Tinggi Johor, duduk di Ulu Tembeling Pahang, duduk di Jempol Negeri Sembilan. Dia mari rumah kita sini, tak dan 3 hari nak balik. Bila ditanya kenapa nak balik ni, dia jawab, ingat ayam kampung, ingat itik. Ayam berapa ekor? 2 ekor. Itik seekor je. Tu apa makna? Alasan dia rindu keadaan kampung. Kenapa? Dia menganggap dia musafir. Manusia bila dia musafir, itulah kaedah dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila disebut macam itu, awabiru sabi, maka itulah keadaannya. Dia tak suruh kita jadi orang mustautin, orang mukim, duduk sini, nikah, beranak, cucu. Tak. Dunia ini baqaya al-atlal. Apa makna? Saki baki yang masih ada. Tuan-tuan, mari duduk sini 20 tahun dah.
Alhamdulillah ada anak. Tapi rumah tuan-tuan nung jauh di Kuala Berang. Rumah tuan-tuan nung jauh di Jerantuk. Rumah tuan-tuan nung jauh di Masjid Tanah Melaka. Tuan-tuan balik. Tuan-tuan tengok rumah. Ni rumah Pak De. Tapi Pak De 14 tahun dah mati. Ni rumah Tok Gani. Tok Gani tu masa kecil ingat lepas tu mati. Ni rumah Mak Limah. Mak Limah dengar kata 2 tahun lepas mati. Yang adanya generasi lain kita tak kenal dah. Anak-anak je. Tengok. Artinya tuan-tuan, hidup di dunia macam tu. Tuan-tuan rasa tuan-tuan suka tak umur tua? Suka. Tapi kalau tua kelajak suka tak? Tak suka. Saya ada baca dalam satu artikel lebih kurang 5-6 tahun lepas lah. Seorang Saudi, dia mati. Mati kalau tak silap umur dia mati 147 tahun. Umur 100. Dia mati tu kerajaan Saudi tak ada lagi. Zaman Osmaniyah nung lagi dang sempat. Oh, lama, tua. Orang tanya dia, seronok tak hidup? Dia kata tak. Sebab apa? Regu kawan dia mati lama dah. Anak kawan dia pun mati, cucu kawan dia pun mati. Lapis kepak dah. Dia kepak mana dang. Dia kalau kata 47 tahun. Memang kawan dia tak ada dah. Anak kawan dia tu kalau kata 20, tak dah hambak lagi. Cucu kawan dia tu katakan umur 100, tak lepas lagi. Cici umur 80. Hai, rasa tak ramai 80. Mungkin anak kepada cici. Itu lapis tu pun umur 58 dah. 58 dah. Tengok, tak sempat dia kata. Jadi tak boleh nak cerita. Nak cerita hak pengalaman tu kawan ni kata saya tak beranak lagi. Lain generasi ni. Jadi kita nak sama kita. Kita nak macam tu. Baik tuan-tuan. Masuk waktu dah ni, saya beri laluan kepada azan dulu sekejap. Siapa dia nak beri azan sekejap? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Saya nak minta lebih kurang dari 15 minit boleh?
Okey. Atau 2 jam ni. 2 jam. Ada makan tak malam ni? Kalau ada memang kena cepat lagi. Dia dalam Islam ni biar jangan ngaji orang lama. Makan biar lama. Dia jadi lain. Kami buat mengajar di tempat kami tu Sabtu Ahad kuliah duha tu tak sampai sejam pun. Tapi makan 2 jam. Dia semangat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Bila Nabi cakap macam ni, ada satu mesej yang nak disampaikan. Wahai anak, dalam hidup kita ni kita kena ingat, dunia ni adalah sebuah pengembaraan. Dia ada destinasi, nak tak nak kita kena sabar. Destinasi itu namanya, paling dekat sekali, namanya kubur. Tuan-tuan pergi kubur, yang duduk dalam kubur tu adakah dia macam syarat dia macam orang ambil SPM nombor 17 tahun baru mati? Ada macam tu? Tak ada. Di kubur ni ada hak tua mati, ada hak muda mati, ada umur 8 bulan mati, ada 8 minggu mati, ada umur 94 tahun baru mati, ada umur 63 tahun mati, ada 20 tahun mati, ada muda pada kita mati, ada tua pada kita mati, ada kaya pada kita mati, ada miskin pada kita. Semua. Dan masalah mati ni misteri. Tak tahu umur berapa mati masing-masing. Kata Imam Syafi'i, kam min sakimin asyahinam minad dahri wa kam min sahihin mata duna illatin wa kam min fata asbaha dhahika wa kanusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa ramai orang sakit tak mati-mati, lama dah sakit. Berapa ramai orang sihat tiba-tiba mati tak kesang apa penyakit dah mati. Biasa orang kata heart attack lah. Ataupun accident. Berapa ramai anak muda yang sedang ketawa berdekah-dekah ketika itu kain kafan dijahit. Saya sebut macam ni. Saya kisahkan anak saya seorang. Anak saya sayang sangat, nombor 2. Nama Hamad rahimahullah. Umur 22 tahun. Umur 21, 20 baru tahu kanser tahap 4 dah. Habis. Tahun lepas bulan 10, 2/10 mati. Kau muda, kita tak tahu. Saya sebut macam ni, datang seorang bagi kat saya, dia cerita, dia kata tu apa yang tu kata tu anak saya lah, salah seorang. Bulan puasa bersama kawan-kawan pergi Kuala Lumpur, naik motosikal, sudah buka balik, aksiden mati. Allahu Akbar, ni lah. Jadi ambil peluang. Abdullah ibn Umar, setiap kali dia sebut hadis ni kepada sahabat dia, kepada murid dia, dia pegang, dia ikut cara Rasulullah, dia akan kata, dia tambah conclusion, maksud yang dia fahami daripada kehendak Nabi, kung fi dunya ka'annaka gharib au abiru sabi, apa dia? Nombor 1 kata dia, iza amsaita fala tantazir sabah wa iza asbahta fala tantaziril masa. Bila kamu waktu petang, jangan bertangguh ke waktu pagi. Kalau kamu waktu pagi, jangan bertangguh kepada waktu petang. Buat. Macam kita kerja. Nak balik pukul 4:30. Tiba-tiba ada kerani kita minta kita sign borang. Lebih kurang dalam 100 muka surat. Sekeping. So, borang tu tak perlu cek manalah. Sebab pengesahan sign saja nama. Bukanlah makna kena semok sangat. Bagi kita 5 minit lagi nak balik. Kita boleh buat 2 pilihan. Cuma kata, tak apalah esok lah. Esok saya masuk, saya sign. Tapi kalau orang tu nak senang, dia terus sign. Tanda tangan. 5 minit selesai. Adakah itu lagi baik? Jangkit lagi baik. Sebab esok tak tahu lagi. Tiba-tiba dia sakit perut. Tak boleh pergi datang pejabat. Tergendala dah. Sedangkan kalau dia buat macam ni, sekurang-kurangnya esok tu file tu bergerak dah.
Boleh puh dah kepada orang ni. Pelantikan bila apa ni, bila jenazah bagi perempuan sebagai contoh ni, benda-benda macam tu, contoh ni. Kamu jalan laju. Tengok. Tapi kalau kita bertangguh, lambat. Apa makna bertangguh? Bertangguh dengan makna bertangguhnya kejayaan. Kita tangguh. Sehingga Abdullah bin Umar kata apa? Khuz min sihatika limaradika. Ambil masa sihatmu sebelum sakit. Bila sihat, bila sakit tak boleh nak buat apa. Tuan-tuan pernah masuk hospital tak? Ada ramai kadang kita pernah masuk hospital. Bila masuk hospital, apa yang kita fikir? Kalau kita duduk di katil hospital, nombor satu sekali kita fikir adalah, ya Allah, lama aku tak pergi surau Al-Islah. Kalau baik aku nak pergi. Dia jarang kata, ya Allah, lama aku tak tengok wayang. Kalau boleh aku nak tengok wayang baliknya. Tidak. Dia akan cakap hak baik-baik. Tapi dia pula sakit teruk benar dah. Lagilah susah. Sakit. Orang sakit tak boleh buat apa. Dia nampak bantah, dia nampak lembek, dia nampak nak tidur, dia nampak nak berehat, dia mengadu, dia letih. Sakit. Masa sihat ni kita ambil. Masa sakit tak boleh buat apa dah. Saya tutup satu kisah. Seorang lelaki, Allah bagi dia kaya lah. Dia bukan kaya, tapi bapa dia kaya. Ni cerita Arab, cerita benar. Dia ni belajar universiti tamat. Sudah tamat dia tak perlu kerja sebab bapa kaya. Jadi dia enjoy. Dia bukan jahat, dia baik. Enjoy biasalah, enjoy gini ni. Saya tak kisah lah. Kawan-kawan lain kerja, alhamdulillah. Tak silap cerita ni di Saudi berlaku. Ya kerja. Tapi dia selalu rasa sakit kepala. Bila sakit kepala dia pergi farmasi, dia beli painkiller ke, Panadol Estipah ke apa, beli makan. Benda yang sakit tu makin lama makin kerak. Dia pergi. Akhirnya tak tahan sakit sangat. Dia pergi kat klinik. Klinik yang hebat. Klinik tu cek-cek klinik tu. Oh, kejut. Dia pun jadi susah hati. Mana klinik ni pelik. Mau pakai meeting doktor tu. Kata setiap putusan tu memang payuh nak buat apa. Muka doktor semua sekali pucat. Pergi kat dia beritahu tuan dalam keadaan parah. Tuan macam tumor dalam ni. Oh, bahaya. Kalau tuan tak buat pembedahan, tuan mati. Dia ngamuk, dia marah. Apa ni? Orang muda. Orang tengah dalam keadaan, orang Arab kata fi ray'ani syababi, dalam keadaan kenikmatan kepemudaan itu. Oh. Dia bayar, dia tinggal. Nengung dia duduk seorang. Sebab mengejut dengar cerita pula kena tahap teruk lalu dah. Dia pergi ke satu klinik besar lain, dia buat rawatan. Sebab dia rasa tak berapa percaya ni. Cek pun sama. Tapi doktor high diplomasi ni panggil abah dia. Abah dia pun datang. Cerita. Abahnya jawab apa? Abahnya kata, tuan, tolong booking hospital terbaik di muka bumi ni, Eropah ataupun Amerika ke, saya akan hantar dengan private jet sekarang juga anak saya. Abang dia dulu pernah kena macam ni, kami hantar je, tak masalah. Hantar. Dia cerita. Dia ni, selepas pembedahan akhir sekali tu, dia telefon seorang ulama, kawan dia suruh datang rumah. Ulama ni, bila tengok dengan nama, gilah rumah. Dia kata nak masuk rumah tu macam besar, macam padang godok. Dia punya kawasan tu, security. Masuk dalam rumah tu besar, istana macam. Masuk dalam bilik dia, bilik pun besar macam rumah kita dah. Besar lagi. Bilik tu. Cukup Allah kaya, ya Allah. Dia kaya-kaya sungguh. Ni bukan milioner ni, ni jenis bilioner ni. Oh, kaya. Dia duduk. Kawan ni cerita, dia kata, saya kata, bila dah saya kena ni, saya di bedah kepala ni.
Buang tempurung belah atas. Letak lu tinggal kulit saja. Buang. Selepas pada tubuh saya ni kena injek macam ayam. Dicocok dengan camca dengan ni garpu ni. Ni injek banyak. Tengah-tengah tu jantung pula masalah. Buat lagi pembedahan. Selepas 6 bulan kemudian barulah letak di kepala saya balik. Barulah saya sekat tahu. Allah. Lepas dia sedar tuan-tuan. Dia berubah 100%. Dia ada NGO. Dah dia punya networking Abah kuat. Abah pula dengan orang kaya lain kuat. Jadi mudah. Dia derma, sedekah, bantu orang anak yatim, janda, orang susah, fakir, miskin banyak. Berjaya dia. Dia rasa hidup macam peluang kedua selepas diberi talian hayat oleh Allah. Kita nak macam tu. Kita tak nak bila kita hidup, kita rugi. Sebab itu saya sebut masa ni penting. Saya nyatakan masa peliharalah. Memang penting sangat. Dalam hidup kalau masa kita tak jaga, kita rugi. Siapa yang berjaya dalam hidup ni bermukaddimahkan dengan masa. Dia pandai mengurus masa, dia berjaya. Dia tak pandai mengurus masa, dia gagal. Kerana kita bermain dengan masa. Dan orang yang paling baik di muka bumi ni dalam menyusun masa adalah Rasulullah SAW. Saya sebut dalam buku Garis Masa Hayat Rasulullah SAW. Rasulullah hidup dia berapa hari? Hidup dia 63 tahun 4 hari. Tapi 63 tahun 4 hari itu kalau kita tengok, 10 tahun masa duduk di Madinah, itu ketika dia diberi kekuasaan untuk perintah, untuk takbir, untuk semua sekali. Kita 10 orang bergabung nak buat macam dia seorang, tak lepas. 100 orang tak lepas. Dia bina sebuah negara, cabarannya 3 puak Yahudi, cabarannya ekonomi merudum, orang Arab tak ada ekonomi, cabarannya ekonomi ribawi, cabarannya dalam keadaan masyarakat berpecah belah, cabarannya bersuku-suku, cabarannya berasabiah, cabarannya dalam keadaan tidak ada jati diri, identiti. Nabi boleh tukar semuanya menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ekonomi terbaik. Dikuasai oleh orang Islam. Kesatuannya tinggi. Perpaduannya tinggi. Dan boleh cabar 2 superpower dunia. Rom dan Parsi. Rom ni tuan-tuan bukan 4 orang tentera dia. Juta. Parsi bukan 3 orang tentera dia. Juta. Kerajaan tu bukan 100 tahun. 1000 tahun. Empire. Empire ni besar pada negara. Kalau tuan-tuan refer makna Parsi kat mana? Iran, Afghanistan, Pakistan, Iraq termasuk juga. Tu kawasannya luas. Berapa negara. Siapa pula jajahan takluk pula. Bila sebut Rom, di mana? Syria, Jordan, Lebanon, sebelah Turki sana, sebelah atas nu Balkan, sebelah Eropah Timur, luas kuasa. Tapi Nabi SAW dengan kehebatan dia mengatur human capital, mengatur modal insan, mengatur murabbi ummah selepas daripadanya. Dia boleh lawan semua. Ini kita tak boleh kata dia brilliant, kita tak boleh kata dia genius, tapi kita kata dia ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat fatanahnya. Sekali habis dia boleh buat. Saya baca Sahih Bukhari dan saya juga baca beberapa yang lain termasuk kitab-kitab Bulughul Maram. Kalau dia nak pergi perang tuan-tuan, Rasulullah ni musuh tak tahu. Dia punya taktika tu seolah-olah macam abai. Ni teringat kita peristiwa 7 Oktober bila Hamas ataupun bila Palestin tu masuk
Israel kan terpapang, terkeduk. Hui, duduk masuk, gua mana ni? Macam mana ni? Rasulullah lagilah hebat. Tapi nak ceritanya, strategi luar biasa. Rasulullah SAW. Kemudian, apa yang kita kena nak buat? Kita kena belajar. Saya selalu tekankan kena belajar. Baca, belajar. Macam gini bagus. Saya sebut tinta nasihat untuk penuntut ilmu. Kadang-kadang kita tak tahu. Benda yang kadang-kadang apa benda kita tak nampak. Contohnya kalimah Allah. Isu kalimah Allah. Kita tak nampak. Dan nama Allah ni kenapa yang hebat sangat? Saya sebut dalam buku dengan nama Allah. Kisah macam-macam. Hebat. Tapi bila kita tak ada ilmu, kita tak tahu. Kita dengar biasa je. Tak macam itu. Apa yang kita nak buat, kita hidup. Kung fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Sedekah, tuan-tuan. Sikit cara sikit. Banyak cara banyak. Yang pentingnya ikhlas. Kita masuk surau, kita bagi RM1. Mudah-mudahan dengan RM1 itulah yang menyelamatkan kita daripada api neraka Allah. Nabi kata apa? Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah api neraka walaupun secubit wahama. Apa makna secubit wahama? Aku ada sebiji wahama. Sebiji, bukan deriang. Khema. Sebiji buat khema. Kawan ni nak. Tak apa, kita pakat bagi. Cekah wahama tu, cubit, mu ambil sikit. Mu ambil sikit, aku ambil sikit. Walaupun sedikit macam itu, dengan ikhlas dapat menyelamatkan daripada api neraka. Saya sebut dalam buku, keajaiban sedekah. Sedekah ni ajaib, tuan-tuan. Ceritanya banyak dalam ni. Daripada dulu sampailah mutakhir. Kadang-kadang kita rasa, peliknya sedekah. Betul. Sebab Allah janji, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur razikin. Dan tidaklah kamu infak pada jalan Allah itu melainkan dia akan ganti dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam riwayat yang lain Nabi sebut doa. Ada malaikat doa. Kita temu orang lain suruh doa, kita seronok dah. Tapi ni kalau malaikat yang sifatnya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tak deraka ke Allah, dia buat apa yang Allah perintah tu malaikat. Dia doa untuk orang yang berinfak dan orang yang kedeku. Kata Nabi SAW ada dua malaikat siang dan malam akan doa. Doanya, Allahumma a'ti mumfikan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang selalu berinfak ni ganti. Berilah kepada orang yang kedeku itu kehilangan. Allah bagi, tuan-tuan. Sebab itu saya anjurkan, tengoklah buku inilah doaku. Macam mana kita kena selalu berdoa dalam hidup kita. Kepada Allah lah kita berharap. Bak kata pujangga, bunayya adama in sa'altahu yaghdabu, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Anak Adam, kalau kamu minta dengan dia banyak-banyak, dia marah. Allah, kalau kamu tak minta dengan dia, dia marah. Kerana Allah maha kaya dan maha kuasa, rezekinya amat banyak untuk diberikan kepada hamba-hambanya. Sekadar itulah, sedar tak sedar sejam juga kita ceramah malam ni. Cara yang baik tu ambillah, yang tak baik tu jadikanlah sempadan. Mohon maaf banyak-banyak bahasa yang tidak sesuai dengan khalayak sini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din al-mutawwin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.